Sebelum kami meneruskan, suka saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Syamilatul Barakah binti So'id bersama sahabat saya iaitu Afiqah Syairah binti Muhammad Sibi. Kami dari PIM 1 dan kami akan membentangkan tajuk Model ADI. Okey, kita tengok sedikit pengenalan tentang model ADI ni. Okey, model ADI ni diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987. Okey, model ini merupakan model reka bentuk yang berfungsi sebagai apa iaitu garis panduan ke arah pembinaan perisian dan bahan pengajaran pembelajaran berdasarkan keperluan. Jadi dia membantu ataupun garis panduan untuk membina perisian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, model ini merupakan antara model pengajaran yang sering menjadi asas kepada model-model reka bentuk pengajaran yang lain. Okay, jadi dia menjadi asas model adil ni. Model adil merupakan proses generik yang perlu diubah suai sebelum dapat digunakan. Jadi dia perlu sebelum digunakan, jadi kita perlu diubah suai dululah. Okey, tujuan model ini direka bentuk adalah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran agar penyampaian sesuatu pengajaran itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Model pengajaran ADI yang meliputi fasa-fasa antaranya ialah analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Okey, 5 fasa yang terdapat di dalam model ADI iaitu analisis yang pertama, D untuk design iaitu reka bentuk, yang ketiga D development iaitu pembangunan, I implementation pelaksanaan, E evaluation iaitu penilaian. Okey, jadi ada 5 dalam ADI ni fasa dia ya. Analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan evaluation. Okey, fasa yang pertama iaitu analisis. Okey, merupakan asas untuk fasa-fasa seterusnya dalam reka bentuk pengajaran. Antara perkara yang dilakukan dalam fasa ini adalah memperjelaskan masalah, mengenal pasti sumber masalah dan menentukan penyelesaian masalah. Okay, fasa ini melibatkan teknik kajian seperti analisis kehendak, analisis kerja dan analisis tugasan. Output bagi fasa ini termasuklah matlamat pengajaran dan senarai tugasan yang perlu diajar. Kesemua output ini akan menjadi input bagi fasa reka bentuk. Okey, jadi masa peringkat ni dia merupakan proses penentuan untuk mengenapati masalah untuk selesaikan masalah. Setelah satu masalah dah dikenal pasti, jadi kita akan dikenal pasti proses analisis akan dilaksanakan. Jadi masa inilah dianalisiskan bagi mencari apakah punca ataupun faktor yang berkaitan atau yang menimbul masalah tersebut. Okay, jadi proses analisis ini melibatkan berbagai aspek antaranya analisis terhadap pengguna, seterusnya analisis terhadap persekitaran pembelajaran dan kenal pasti pengajaran. Okey, jadi dalam proses analisis ni terdapat beberapa soalan yang boleh diajukan. Contohnya, siapa pengguna dan ataupun apakah sifat-sifatnya ataupun apakah pilihan bentuk penyampaian pembelajaran, menentukan sikap baru yang dipamerkan ataupun apakah jenis pembelajaran yang ada. Okey, jadi itu contoh-contoh soalan yang boleh diajukan sewaktu proses analisis ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiqah Syairah binti Muhammad Sibi akan menerangkan fasa yang kedua selepas fasa analisis. Fasa yang kedua dalam ID adalah fasa reka bentuk ataupun design. Peringkat ini dilaksanakan selepas proses analisis keperluan selesai. Ia menjelaskan pandangan keseluruhan mengenai rupa bentuk, struktur, pendekatan teori, jenis media dan teknologi yang akan digunakan. Antara lain juga, proses ini melibatkan yang pertama, pembentukan objektif yang khusus untuk pengajaran, pembinaan item-item untuk ujian dan yang ketiga, pemilihan strategi pengajaran. Fasa ini sangat penting untuk merancang strategi dalam membangunkan pengajaran serta menggariskan cara bagaimana mencapai matlamat pengajaran.
Antara elemen di dalam fasa reka bentuk termasuklah menulis siapa yang hendak disasarkan, menjalani analisis pembelajaran, menulis objektif dan item ujian, memilih sistem penyampaian dan menyusun atur pengajaran. Jadi di fasa yang kedua ni adalah fasa bagaimana kita nak meletakkan atau nak membina satu strategi yang membantu kita dalam pengajaran. Sama ada kita memilih siapa nak kita nak sasarkan. Lepas tu cara bagaimana kita nak pilih strategi yang sesuai untuk kita untuk kita gunakan semasa proses pengajaran, sama ada kita menggunakan media ataupun menggunakan struktur ataupun dengan cara pendekatan secara teori sahaja, berdasarkan uh, siapa yang kita nak hendak sasarkan di fasa ini. Seterusnya adalah fasa yang ketiga, iaitu fasa pembangunan ataupun development. Peringkat ini melibatkan membina sistem sebenar dengan menggunakan semua elemen media dan teknologi yang terpilih berdasarkan keperluan. Tujuan fasa ini ialah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran. Semasa fasa ini akan dibangunkan langkah pengajaran serta media yang bakal digunakan dalam pengajaran dan dokumen lain yang diperlukan. Kerja-kerja pembangunan projek multimedia akan dilakukan mengikut spesifikasi keperluan yang dipersetujui. Setiap pembangunan akan diuji agar ia konsisten, dapat beroperasi dengan berkesan. Jadi fasa yang ketiga ni adalah satu fasa yang mana kita telah selesai untuk menjalani fasa yang pertama, iaitu fasa analisis dan juga fasa reka bentuk. Jadinya fasa yang ketiga ni adalah fasa yang mana kita bangunkan sesuatu bahan ataupun teknologi berdasarkan dua fasa yang telah kita jalani sebelum fasa yang ketiga. Setelah selesai, baru kita membangun sama ada teknologi mana yang terpakai atau yang boleh digunakan berdasarkan spesifikasi yang disetujui. Dan sebelum kita menggunakan teknologi yang bakal digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran, alat yang digunakan tersebut kita akan uji supaya kita dapat tahu keberkesanan alat tersebut konsisten ataupun tidak. Seterusnya fasa pelaksanaan iaitu implementation. Okey, waktu peringkat ni bahan pengajaran yang telah disediakan akan digunakan. Jadi bahan yang telah disediakan akan digunakan atau dilaksanakan dalam keadaan sebenar. Projek multimedia yang telah disiapkan akan diuji kepada pengguna sebenar bagi mengenal pasti kesilapan semasa proses pembangunan projek berlaku. Sekiranya berlaku kesilapan, pembaikan akan dilakukan sebelum ia diserahkan sepenuhnya kepada pengguna sasaran untuk digunakan. Jadi dalam peringkat pelaksanaan ini, jika ada sesuatu masalah ataupun berlaku kesilapan, sesuatu ini akan berlaku pembaikan ataupun ditambah baik sebelum diserahkan ataupun diserahkan secara total kepada pengguna untuk digunakan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada fasa yang terakhir dalam ADI, iaitu fasa penilaian. Apa itu fasa penilaian? Penilaian terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penilaian secara formatif dan penilaian secara sumatif. Penilaian formatif merangkumi setiap fasa dalam proses ADI. Penilaian formatif seharusnya dilakukan terhadap semua peringkat untuk memastikan keberkesanannya. Manakala penilaian sumatif pula hanya melibatkan reka bentuk pengujian yang spesifik sahaja yang memerlukan maklum balas pengguna seperti isi kandungan, strategi dan elemen multimedia melalui kaedah temu bual, soal selidik, penilaian dan pengujian. Penilaian sumatif biasanya berlaku di peringkat akhir sesuatu projek perhasilan bahan pengajaran diselesaikan. Okay, apa yang kita faham kat sini? Jenis penilaian ada dua jenis, iaitu formatif dengan sumatif. Apa beza dua ni? Kalau formatif ni dia lebih kepada kita menilai
menilai sesuatu tu di setiap peringkat. Dalam ADI ni setiap peringkat daripada analisis, kita pergi kepada reka bentuk, kemudian adalah pembangunan, ada seterusnya pelaksanaan. Setiap peringkat ni dinilai. Dinilai setiap peringkat melalui satu persatu kita tengok. Manakala penilaian sumatif ni dia adalah penilaian yang dibuat atau dilakukan di hujung setelah selesai semua peringkat ini. Jadi penilaian sumatif ni akan nilai di hujung peringkat tersebut. Sama ada secara temu bual ke, ataupun secara kita buat soal selidik ke, ataupun pengujian ke. Itulah jenis penilaian yang ada di dalam ADI. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan kami pada hari ini, iaitu berkaitan dengan model ADI. Sebagai ringkasnya, model ADI ini terbahagi kepada 5 peringkat. Peringkat yang pertama iaitu analisis, manakala peringkat yang kedua adalah peringkat reka bentuk, kemudian adalah peringkat pembangunan, seterusnya peringkat pelaksanaan, dan yang terakhir adalah peringkat penilaian. Itulah 5 peringkat yang dipelajari ataupun akan digunakan mengikut kaedah model ADI. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.